Selamat sejahtera. Mari kita sambung dengan tajuk yang seterusnya, iaitu sistem persamaan. Dan lebih spesifik lagi, dalam video ini saya akan bincangkan tentang persamaan serentak. Jadi mari kita lihat dahulu apakah itu penyelesaian persamaan serentak. Penyelesaian persamaan serentak bermaksud mencari nilai-nilai pemboleh ubah yang memuaskan persamaan-persamaan yang diberikan, iaitu satu persamaan linear dan satu persamaan bukan linear. Bagi menyelesaikan persamaan serentak, terdapat 3 kaedah yang boleh digunakan, iaitu yang pertamanya penggantian. Penggantian itu bermaksud kita akan memfaktorkan persamaan kuadratik yang telah kita dapati dan akan mencari nilai yang memuaskan kesamaan itu. Kaedah yang kedua adalah perwakilan graf dan kaedah ketiga adalah penghapusan, iaitu dengan menggunakan formula x atau y sama dengan negatif b plus minus square root b squared minus 4ac over 2a. So kita akan menggunakan sama ada ketiga-tiga kaedah ini atau seterusnya. Mari kita lihat contoh soalan di mana kita menggunakan kaedah penggantian. Yang pertama, selesaikan persamaan serentak yang berikut dengan menggunakan kaedah penggantian. Maka kita diberi dua persamaan. Yang pertama, 2x tambah y sama dengan 4 adalah persamaan linear. Dan yang kedua, y squared tambah 5 sama dengan 4x adalah persamaan bukan linear. Jadi pertama sekali kita labelkan yang linear sebagai persamaan pertama dan yang bukan linear sebagai persamaan kedua. Daripada persamaan yang pertama, kita akan dapatkan subjek. Subjek bermaksud kita memilih salah satu dari pemboleh ubah ini dan kita jadikannya sebagai subjek. Dan kita kalau boleh kita mencari yang mudah, iaitu tanpa menggunakan pecahan, agar penggunaan subjek ini akan lebih mudah untuk langkah yang seterusnya. Maka berdasarkan persamaan yang pertama, kita dapat simpulkan y sama dengan 4 tolak 2x, di mana 2x ini dipindahkan ke sebelah sana. Dan kita labelkannya sebagai persamaan yang ketiga. Gantikan persamaan ketiga ini ke dalam persamaan yang kedua. Maka kita akan gantikan y sebagai 4 tolak 2x squared tambah 5 tolak 4x sama dengan kosong. Dan seterusnya kita kembangkan 4 tolak 2x dan kita akan dapat nilai 16 tolak 16x tambah 4x squared tambah 5 tolak 4x sama dengan kosong, dan kita akan dapatkan satu persamaan kuadratik, iaitu 4x squared tolak 20x tambah 21 sama dengan kosong. Maka dari sini kita akan menggunakan kaedah penggantian dan kita akan faktorkan persamaan kuadratik kita dan kita akan dapat 2x tolak 3, 2x tolak 7 sama dengan kosong. Mesti letak sama dengan kosong sebab ini adalah penyelesaian persamaan serentak, bukannya fungsi kuadratik. Ini adalah satu persamaan kuadratik. Dan dari sini maka kita akan dapat jawapan yang pertama, x adalah sama dengan 3/2. Dan yang kedua, kita akan dapat x sama dengan 7/2. Dan penyelesaian kita tidak berhenti di sini sahaja, kerana dalam soalan ini kita mempunyai dua pemboleh ubah. Maka kita perlu mencari pemboleh ubah yang seterusnya, iaitu apabila y, apakah nilai y apabila x sama dengan 3/2. Lihat 3/2, maka kita substitutelah 3/2 ini ke dalam persamaan yang ketiga. Ataupun yang pertama pun boleh. Jadi bila saya lebih suka masuk ke dalam persamaan yang ketiga sebab lebih mudah kira, maka apabila saya substitute dan saya dapati y saya sama dengan 1. Dan apabila x saya sama dengan 7/2, maka dengan pengiraannya saya akan dapati y saya sama dengan negatif 3. Maka soalan saya telah dapat diselesaikan, di mana apabila nilai x adalah 3/2, maka y-nya sama dengan 1
Dan apabila X sama dengan 7/2, maka Y-nya sama dengan negatif 3. Mari kita lihat soalan yang seterusnya. Selesaikan persamaan serentak yang berikut dengan menggunakan kaedah penggantian. Dalam soalan ini, yang pertama ini 2X tolak Y tambah 1 adalah linear, dan 2X tambah Y tolak 6XY tambah 3 sama dengan 0 adalah bukan linear. Walaupun tak ada kuasa 2, tetapi apabila kita ada 2 pemboleh ubah yang didarabkan sebegini, maka ianya adalah persamaan bukan linear. Seperti biasa, kita labelkan persamaan yang pertama, persamaan yang kedua, dan daripada persamaan pertama, kita akan mencari satu subjek. Dan dari sini saya lihat adalah lebih mudah untuk saya menjadikan Y sebagai subjek berbanding dengan X. Maka Y sama dengan 2X tambah 1. Dan saya akan labelkannya sebagai persamaan ketiga, dan saya akan gantikan persamaan ketiga ini ke dalam persamaan kedua. Maka apabila saya substitute Y sebagai 2X tambah 1, nampak? Saya substitute dahulu, langkah kerja ini sangat penting untuk pemarkahan. Dan selepas itu saya akan menjalankan pengiraan. Dan akhirnya saya dapati 12X² tambah 2X tolak 4 sama dengan 0. Dan saya akan permudahkan. Ingat, sebelum membuat pemfaktoran, kamu mesti jadikan persamaan kuadratik itu dalam bentuk yang termudah. Maka 12X² tambah 2X tolak 4 sama dengan 0 ini boleh dimudahkan lagi kepada 6X² plus X minus 2 equals to 0. Maka dari sini saya akan buat pemfaktoran dan saya dapati 3X tambah 2, 2X tolak 1 sama dengan 0. Dan dari situ saya akan dapatkan nilai X. X saya adalah negatif 2/3. Dan nilai yang seterusnya ialah X sama dengan 1/2. Apabila X kita adalah sama dengan negatif 2/3, maka saya substitute X ini ke dalam equation yang ketiga, dan saya akan dapati Y saya sama dengan negatif 1/3. Dan sekiranya X saya adalah 1/2, maka saya akan dapati Y saya adalah sama dengan 2. Maka mari kita lihat pada soalan yang seterusnya, iaitu penyelesaiannya menggunakan kaedah penghapusan. Selesaikan persamaan serentak yang berikut. X tambah 2Y sama dengan 1. X² tambah 2Y² tolak XY sama dengan 3. Jadi kita labelkan dahulu persamaan yang pertama untuk persamaan linear, dan persamaan bukan linear sebagai persamaan yang kedua. Daripada persamaan yang pertama, kita akan jadikan X sebagai subjek dengan 1 tolak 2Y. Dan selepas itu, kita akan labelkannya sebagai persamaan yang ketiga. Kemudian, kita akan gantikan persamaan yang ketiga ini ke dalam persamaan yang kedua. Maka kita substitute 1 tolak 2Y ke dalam persamaan yang kedua, iaitu X² tambah 2Y² tolak Y darab dengan X. Dan kita pindahkan 3 ini ke sebelah sini. Dan apabila kita membuat pengiraan, kita akan dapat 8Y² tolak 5Y tolak 2 sama dengan 0. Jadi apabila kamu menggunakan kalkulator untuk mendapatkan jawapan, kamu akan dapati jawapannya adalah dalam bentuk perpuluhan. Dan apabila dalam bentuk perpuluhan, maka kamu tidak boleh menggunakan kaedah pemfaktoran ataupun kaedah penggantian. Maka dalam situasi ini, kamu harus menggunakan kaedah penghapusan, iaitu menggunakan formula. Maka saya menggunakan formula, saya tidak guna X di sini. Saya guna Y sebab pemboleh ubah saya di sini adalah Y.
Y sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa B squared tolak 4AC per 2A. Nampak? Saya isi B, saya isi A, saya isi C dan juga A. Maka dari sini saya akan dapati bahawa Y saya sama dengan 0.902 dan Y yang kedua adalah negatif 0.277. Jadi apabila sudah dapat nilai Y, maka kita mesti dapatkan juga nilai X. Maka dengan menggunakan nilai Y 0.902, saya akan dapati X saya adalah negatif 0.804. Macam mana saya dapat? Saya ambil Y ini, saya masukkan ke dalam persamaan yang ketiga. Begitu juga dengan Y sama dengan negatif 0.277. Maka saya akan dapat X saya sama dengan 1.554. Maka lengkaplah penyelesaian saya bagi soalan ini, iaitu nilai X dan nilai Y. Mari kita lihat soalan yang keempat. Selesaikan persamaan serentak yang berikut. Bila kamu lihat soalan sebegini, apabila ada pecahan, jangan panik. Kita selesaikan satu persatu. Yang pertama, kita labelkannya sebagai persamaan yang pertama. Dan apabila ada pecahan, ianya adalah persamaan yang kedua, iaitu persamaan bukan linear. Daripada persamaan yang pertama, kita jadikannya lah subjek. Jadi dalam keadaan ini saya pilih X sama dengan 3 tolak Y. Kalau kamu nak jadikan Y sama dengan 3 tolak X pun boleh. Pilih mana-mana yang kamu rasa selesa dan mampu buat. Dan kita labelkannya sebagai persamaan yang ketiga. Jadi untuk seterusnya, jangan substitute terus X ini ke dalam persamaan kedua. Jangan. Ingat ya, kalau pecahan ianya agak menyukarkan kita untuk membuat pengiraan. Jadi, seeloknya kamu tukarkan dia kepada bentuk yang bukan pecahan. Macam mana nak buat? Jadi, yang pertama sekali saya akan darabkan persamaan saya ini dengan X. Sebab pembawah sini adalah X. Maka saya akan dapat 1 tolak X per Y sama dengan 2X. Belum selesai lagi sebab masih ada pecahan di sini. Jangan menggunakan kaedah pindah-pindah. Gunakan kaedah pendarapan. Maka untuk keadaan ini juga saya akan darab dengan Y. Dan apabila saya darab dengan Y, maka 1Y tolak X sama dengan 2XY. Dan saya pindahkan 2XY ini ke sebelah sini, jadi negatif 2XY sama dengan 0. Maka ini adalah persamaan saya yang keempat, yang mana saya akan gunakan untuk mencari penyelesaian. Maka kita akan gantikan persamaan yang ketiga ke dalam persamaan yang keempat. Jadi Y tolak X tolak 2YX sama dengan 0. Maka kita kembangkan bracket ini, kita selesaikan, maka kita akan dapat pengiraan dan akhirnya kita akan dapat 2Y squared tolak 4Y tolak 3 sama dengan 0. Dan apabila kita menggunakan kalkulator, kita akan dapati jawapan kita dalam bentuk perpuluhan. Maka di sini kita harus menggunakan formula, iaitu Y sama dengan negatif B. B kita ialah negatif 4. Plus minus B squared minus 4AC over 2A. So, menggunakan formula itu kita telah substitute. Maka dari sini saya akan dapati Y saya ialah sama dengan 2.581. Dan Y yang kedua adalah negatif 0.581. Jadi belum lengkap lagi sebab apabila ada Y, mesti ada pasangannya, iaitu pemboleh ubah yang kedua, iaitu X. Maka saya mengambil Y, saya substitute ke dalam persamaan yang ketiga. Dan saya akan dapati X sama dengan 0.419. Dan sekiranya Y-nya ialah negatif 0.581, maka saya akan dapati X sama dengan 3.581. Maka dari sini kita telah menyelesaikan
soalan ini dengan menggunakan kaedah penghapusan ataupun formula di mana kita telah mendapat nilai Y dan nilai X. Itu sahaja. Terima kasih. Jumpa lagi.